Inggeris itu adalah bahasa kelas pertama dan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua. Perkara yang sama tidak berlaku di negara jiran. Kebakuan bahasa Melayu Indonesia itu sudah meliputi dua dimensi, tata bahasa, structure dan dimensi penggunaan. Mereka selesa dengan saya kagum dengan Indonesia, kagum dari segi jumlah penduduknya lebih kurang 200 dalam masa 70 tahun ya, membakukan struktur dan sebutan. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sebenarnya ada keanehan yang luar biasa ketika Profesor Malaysia berusaha mengkampanyekan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa dunia. Nyatanya bahasa Malaysia sama sekali tidak bermartabat. Selain gagal menjadi bahasa persatuan dan kurang berfungsi sebagai bahasa resmi dan bahasa ilmu, bahasa Malaysia juga tidak memiliki nilai ekonomi. Dengan kata lain, hanya menguasai bahasa Malaysia, orang Malaysia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Yuk kita simak video berikut ini. Yang saya pengamatan, dari pengamatan saya, salah satu sebab mengapa penghayatan kesedaran orang Melayu sendiri terhadap bahasa ini agak belum mencapai tahap yang memuaskan. Antaranya ialah kita menganggap bahasa Inggeris itu adalah bahasa kelas pertama dan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua. Perkara yang sama tidak berlaku di negara jiran. Di negara jiran, bahasa Melayu adalah bahasa kelas pertama dan bahasa Inggeris atau bahasa Belanda, bahasa lain bawah tarafnya daripada bahasa Melayu. Kerana itu, bila kita lihat majlis-majlis rasmi, forum-forum, seminar, persidangan di negara jiran kita Indonesia, ya, mereka menggunakan bahasa Melayu yang baku dan penggunaan bahasa yang sangat indah dengan menggunakan istilah-istilah dan laras-laras, bentuk-bentuk bahasa yang tinggi. Tidak sebagaimana yang berlaku di negara kita. Bagaimana pandangan Datuk? Ini ada kena-mena dengan teladan dan kepimpinan. Kita melihat bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi. Kita melihat bahasa Melayu tidak ada nilai instrumental yang boleh digunakan dalam sektor-sektor pembangunan negara. Sebenarnya ia bergantung kepada sikap kita, bergantung kepada nilai yang kita letak kepada bahasa. Kita juga menganggap bahasa Melayu ini sebagai satu yang statik, yang beku, macam dinosaur. Sebenarnya yang dinosaur ni ialah kita, bukan bahasa Melayu. Kalau kita lihat bahasa Melayu adalah bahasa yang paling dinamik dalam dunia. Selama mungkin 2000 tahun lebih, bahasa Melayu telah meminjam kosakata dan perbandingan kata, ungkapan-ungkapan daripada bahasa-bahasa lain, daripada persekitaran. Dan bahasa Melayu amat dinamis. Masalahnya ialah penutur bahasa Melayu sendiri yang menutup diri mereka, menutup sikap mereka dari perkembangan dinamisme bahasa Melayu. Kalau kita lihat kalau bahasa Melayu itu baku, maka kita tidak akan dengar bahasa Melayu sekarang ini. Jadi ini yang perlu kita katakan. Selain daripada pengaruh-pengaruh Sanskrit, Tamil, Arab, Parsi, Portugis, Jepun, Inggeris dan sebagainya, bahasa Melayu juga mengambil bahasa Melayu di Malaysia juga mengambil kosakata daripada bahasa-bahasa rumpun yang lain. Ini orang Melayu tak tahu. Kita banyak mengambil daripada bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, bahasa Iban. Walaupun orang Iban akan kata dia bukan Melayu. Ini soal politik. Tapi ethno-linguistik Iban ialah Melayu. Kalau banyak kosakata dalam bahasa Iban lah sama dengan bahasa Melayu. Jadi ini orang Melayu sendiri tidak tahu dan tidak terdidik dengan bahasa mereka. Jadi ini satu masalah besar.
Ya. Ya. Dan juga dalam sektor ekonomi misalnya, kita membiarkan iklan dalam bahasa-bahasa lain. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, bandar-bandar, kita dapat iklan bahasa lain. Apakah tidak boleh ada undang-undang untuk menghukum iklan yang tidak dibuat dalam bahasa Melayu? Ataupun mana-mana perutusan komersial juga dalam peraturan pentadbiran syarikat-syarikat misalnya. Oleh sebab pentadbiran syarikat tidak menggunakan peruntukan pelaksanaan bahasa Melayu, maka bahasa Melayu diabaikan. Laporan-laporan syarikat, minit mesyuarat, jikalau diwujudkan satu peruntukan dalam akta syarikat mengatakan bahawa minit mesyuarat perjalanan syarikat mesti diwujudkan dalam bahasa Melayu, kontrak misalnya dalam bahasa Melayu, segala iklan dalam bahasa Melayu, mau tak mau semua orang mesti belajar dalam bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, ini slogan daripada Dewan Masa, bahasa jiwa bangsa. Jika bahasa tidak bernilai, maka harganya sedemikian juga. Ini pandangan saudari penonton Suri Mahsuri. Apa pandangan Prof berkenaan dengan kenyataan atau tanggapan sedemikian? Bahasa jiwa bangsa tak mencerminkan bahasa Melayu. Ya. Yang siapa yang meletakkan bahasa itu tidak bernilai? Adakah orang lain? Dalam konteks bahasa Melayu, orang Melayu sendiri yang tidak meletakkan nilai kepada bahasanya. Orang Melayu sendiri ini ditegur daripada zaman Abdullah Munshi lagi. Hampir 200 tahun yang lalu, Abdullah Munshi telah menegur sikap orang Melayu terhadap bahasa Melayu. Bagaimana orang Melayu tidak mahu mempelajari bahasa Melayu, bagaimana orang Melayu membenci bahasa Melayu, bagaimana orang Melayu tidak mahu fasih dalam menulis dan bertutur dalam bahasa Melayu. Begitulah guys masalah besar yang dihadapi bahasa Malaysia karena bahasa ini kurang dihargai di negara Malaysia sendiri. Masalah lain adalah Malaysia sebenarnya masih gagal mengadakan pembakuan bahasa. Kita tahu setiap negeri di Malaysia memiliki dialek bahasa Melayu yang berbeda-beda dan setiap negeri bangga dengan dialek masing-masing. Hal itu juga menyulitkan pembakuan bahasa. Jangan heran jika kita seringkali sulit menangkap ucapan mereka. Ucapan yang jelas seperti bahasa Indonesia umumnya muncul dari orang-orang Malaysia keturunan Indonesia atau orang Malaysia yang pernah belajar di Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Bahasa Melayu atau orang Melayu di semenanjung tanah Melayu saja. Saya tidak nampak ini sebagai satu masalah di kepulauan-kepulauan Melayu yang lain, negara-negara Melayu yang lain. Malah di Sabah dan Sarawak pun sikap, attitude mereka berbeza. Mungkin ini masalah geografi yang bertumpu kepada semenanjung tanah Melayu. Di mana kita tidak meletakkan bila kita tidak meletakkan nilai kepada bahasa kita, kita tidak meletakkan nilai kepada bahasa kebangsaan, maka kita tidak meletakkan nilai kepada diri kita. Sedangkan kita bercakap mengenai jati diri. Pada saya, satu lagi istilah ialah makna diri. Kita hilang makna jika kita hilang nilai kepada bahasa. Saya bersekolah di Penang High School di Pulau Pinang, amat kolonial dan amat Inggeris. Dan saya menulis dalam bahasa Inggeris. Pak. Tapi juga saya menulis dalam bahasa Melayu. Pak. Dan dalam menulis dalam bahasa Inggeris, saya menonjolkan dan memaparkan kepentingan bahasa Melayu. Jadi di sini kita mesti melihat bukan kemelayuan, tata bahasa yang baku. Cuma sebutan baku tu kemungkinan agak ganjil. Bunyinya bagi dialek-dialek, variasi-variasi bahasa Melayu di rantau Nusantara ni. Pada pandangan saya lah, Prof. Ya. Yang konteks yang tata bahasa dan sebutan lah. Mungkin ada sedikit ketak seragaman di situ.
Betul. Penggunaan lah dari segi penggunaan. Betul. Ya. Tapi di Indonesia contoh, di Indonesia kebakuan bahasa Melayu Indonesia itu sudah meliputi 2 dimensi, iaitu dimensi tata bahasa, structure, dan dimensi penggunaan. Mereka selesa dengan kebakuan sebutan dan kebakuan tata bahasa pembentukan ayat itu. Dan kita, Indonesia memang nampak satu perkara yang agak memang kekok lah untuk berbahasa baku. Ya, Profesor. Ya, Indonesia kita saya kagum dengan Indonesia. Kagum dari segi jumlah penduduknya lebih kurang 200 juta, 220 juta. Dan kepelbagaian kawasan geografinya, daerah-daerahnya. Namun mereka boleh dalam masa 70 tahun membakukan struktur dan sebutan. Ini mungkin hikmah dari pemerintahan Soekarno. Saya tidak tahu apa dasar-dasar yang telah termaktub dalam pentadbiran Indonesia. Malah banyak yang kita terpengaruh dengan Indonesia, tapi kita tidak terpengaruh ataupun tidak boleh lakukan apa yang mereka lakukan. Itu ya, Prof. Kelemahan kita lah. Sepatutnya kita bersama seiring dengan mereka. Bahasa Melayu tu dari yang bukan saja di tanah Melayu, tapi juga sebahagian di Indonesia, Riau, mereka juga menuntut bahawa bahasa Melayu adalah bahasa mereka juga. Jadi tuntutan bersama lah, satu kebanggaan bersama. Betul. Dan satu lagi perkara, Profesor Datuk, satu fenomena yang sangat mengecewakan lah kita sebagai anak watan yang harus menjaga kewatanan Melayu ini. Dari segi penggunaan bahasa Melayu yang begitu, sikap orang Melayu lah, bertoleransi dengan bangsa lain dari segi penggunaan bahasa ibunda mereka sendiri. Contoh, kita menggunakan bahasa pasar bila bercakap dengan bangsa yang bukan bahasa ibunda, bahasa Melayu. Dan ini akan menyebabkan berlaku satu kitaran yang makin merosakkan bahasa. Pandangan Profesor Datuk. Ya, ini satu fenomena yang kita lihat dalam di kalangan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Tapi ini juga saya kira telah berlaku berabad lamanya, di mana kita mengikut bahasa mereka yang tidak tahu betul-betul bahasa Melayu, kita mengikut bahasa pasar mereka. Dan dia menjadi bahasa pasar. Mungkin ini mencerminkan sifat tolak ansur satu suku di Kepulauan Melayu yang bermuas tautin di Semenanjung Tanah Melayu. Sifat tolak ansur ini yang mungkin tidak ada pada rumpun-rumpun Melayu yang lain, tapi ada pada rumpun Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Dan sifat tolak ansur ini juga dicerminkan dalam semua dimensi kehidupan, termasuklah pembinaan negara bangsa, termasuklah satu yang amat besar pengorbanan kita ialah perkongsian kuasa. Begitulah guys, masalah bahasa Melayu Malaysia yang hingga sekarang sulit dimartabatkan. Masalah bahasa Melayu Malaysia tersebut sulit diatasi dalam waktu singkat. Ingat, bangsa Indonesia memerlukan waktu hampir 100 tahun untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.